Assalamualaikum, nama saya Muaz. Kita bertemu lagi di video seterusnya, iaitu bertajuk Zalim dan Kaya. Sebenarnya begini kisah dia. Suatu hari tu saya tengah borak-borak dengan kawan saya, dan dia menyatakan suatu perasaan yang rasa di hati, dan menceritakan bahawa kenapa orang-orang yang kaya mereka disokong, mereka begitu banyak duit, tapi kita ni orang-orang yang ditindas, dizalimi, duit macam tak ada. Kenapa seseorang yang zalim, seorang manusia yang tidak mempunyai pendirian yang kuat pada agama Islam dia, tapi mempunyai satu kekayaan yang sangat tinggi, dibandingkan pula dengan orang-orang yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak diberikan suatu kemudahan? Adakah Allah itu zalim? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah zalim, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha merancang. Cuma kita faham ke tak faham? Sebenarnya, kalau kita nak mengatakan suatu penginayaan yang berlaku pada diri kita sendiri, kadang-kadang ada yang melayakkan diri kita untuk dilayani sebagai sesuatu yang sebegitu. Tetapi kita tak cakap pasal benda tu sekarang ni. Kita nak tanya, kenapa orang tu kalau zalim, dah lah zalim, lepas tu kaya. Macam ni kisah dia. Sebenarnya, kita duduk di akhir zaman ni, di mana apa benda yang berlaku di keadaan sekeliling, semuanya adalah salah satu benda yang didasarkan kepada satu pemikiran yang tidak berlandaskan Islam. Contohnya, kita sewenang-wenangnya menaikkan harga, walaupun kita tahu harga-harga terkawal ni ialah satu yang patut kita hormati. Kalau orang jual dengan harga yang murah, kita pun kena jual dengan harga yang sama. Kita tidak boleh menipu dalam kualiti, kita tidak boleh menjual barang-barang yang rosak, kita tidak boleh menipu pelanggan, kita tidak boleh dalam menggunakan wang duit kita untuk membeli sesuatu benda-benda yang tak berfaedah. Kita harus memanfaatkan dengan kewangan yang kita ada. Yang paling utamanya, kita kena amanah dan kita kena jujur. Tetapi inilah kelemahan orang Melayu kita sekarang ni, yang mana kurangnya amanah dan kurangnya kejujuran, sama seperti kita banyak ponteng, kita tidak bekerja dengan cara yang baik, kita mengambil mudah tentang sesuatu. Jadi, apakah keberkatan yang kita dapat melalui duit gaji yang kita ambil? Even duit gaji yang kita ambil pun berteras kepada sistem yang Allah tidak suka. Dan jika berlaku begitu banyak kecelaruan dalam hati-hati manusia yang begitu kejar tentang kemewahan dunia dan duit semata-mata, tanpa menghiraukan hati dan perasaan orang sekeliling, jika mereka begitu rakus dalam mengejar kemewahan, adakah layak untuk orang-orang baik berinteraksi dengan orang-orang yang sedemikian? Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang zalim, adakah layak untuk kita menerima pembantuan daripada mereka jika benar hati kita ni bersih? Tidakkah Allah telah menyatakan bahawa yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk? Jika hati kita bersih, datangnya duit daripada orang sekeliling ialah datang dengan hati-hati yang bersih juga. Macam mana orang yang boleh melakukan satu kezaliman dan melanggar perintah Allah SWT, kemudian ingin berbuat baik kepada kita? Kerana golongan-golongan ini selalunya akan mencari mereka sesama sendiri. Orang yang zalim suka berkawan dengan orang yang zalim, seperti orang yang alim suka berkawan dengan orang yang alim. Kalau benar kamu ingin mengatakan bahawa kamu ni orang yang baik, tapi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang zalim, kenapa kamu ingin dibantu oleh orang-orang yang zalim, seperti orang yang kamu tak suka, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kamu mengharapkan bantuan ihsan daripada mereka? Dengan tiada keberkatan daripada duit gaji mereka, tiadanya pendirian pada diri mereka yang kamu boleh perjuangkan, dan kamu yakin benar bahawa orang yang baik itu sedikit sahaja, kepada siapa lagi yang kamu boleh mengharap, melainkan hanya sekelumpulan minoriti yang kecil. Jadi, itulah sebabnya orang yang zalim makin kaya, sebab ditolong oleh orang-orang yang zalim juga. Dan kita, orang yang baik, tak selayaknya dibantu oleh orang-orang yang seberdikirian. Tapi bagi saya, bersabarlah, kita tak akan sesuatu, kerana kejayaan yang pasti akan dimenangkan oleh orang-orang yang amanah dan jujur. Cuma sekarang ni kita kena banyakkan bersabar, kita janganlah berburuk sangka kepada orang sekeliling, dan kita kena reda bahawa Allah Subhanahu Taala itu Maha merancang, dan Allah merancang sesuatu yang lebih baik untuk kita di masa akan datang. Tetapi sekarang ni, why not? Kenapa tidak kita membantu antara satu sama lain, cuba menasihati antara satu sama lain, cuba bersama dalam suatu komuniti, yang mana jangan biarkan fikiran kita ini duduk dalam berseorangan. Kerana bila kita berseorang lah, banyaknya syaitan-syaitan yang mula menghasut kita, yang membuatkan kita benci dengan sesuatu, sehingga kita memikirkan bahawa Allah itu tidak adil, hanya menolong orang yang buruk, tetapi orang yang baik ditinggalkan. Ada sebab kenapa dan mengapa semua ini berlaku. Cuma tabahkanlah diri,
Kerana kepandaian seseorang dalam menghadapi dugaan-dugaan yang sebegini adalah dengan menghakis fitnah-fitnah yang datang. Dan begitu banyak pembohongan yang berlaku yang bermahajara-jalela sehingga benda itu dianggap sebagai satu norma kehidupan yang baru. Tabahkanlah diri kamu sebelum datangnya satu golongan, suatu kaum, suatu pemimpin yang sangat hebat yang akan membawa kita semua ke arah yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Mungkin kemenangan kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Tapi benar, ini adalah bukan satu hari yang kamu sedih kerana terpaksa diseksa seolah-olah seperti menggenggam bara api di akhir zaman ini. Tapi jika benar hati kamu ikhlas, hati kamu bersih, kamu tidak pernah merasakan bahawa diri kamu ditinggalkan, Allah selalu ingat pada kamu, Allah selalu sayang pada kamu, dan benar kamulah orang-orang yang beruntung. Datangkanlah lagi soalan-soalan pada saya supaya saya dapat jawab kecelaruan dalam fikiran kamu. Adanya sifat-sifat yang kamu fikir bahawa itu adalah benda yang tak patut ada pada Tuhan kamu. Adanya buruk sangka yang kamu rasa pada Allah. Katakanlah benda itu pada saya supaya saya boleh terangkan pada kamu sebaik-baiknya, supaya kamu tidak lagi salah faham tentang sesuatu. Carilah kawan-kawan yang boleh membantu, kerana berdua lebih baik daripada bersorangan. Tapi jika benar hidup kamu ini sangat-sangat bersorangan, kamulah orang yang paling Allah sayang. Kerana bersorangannya kamu membuatkan kamu merasa takut dalam hati, membuatkan kamu hanya ingat pada Allah sahaja, membuatkan kamu berfikir bahawa Allah sajalah penolong bagi kamu. Hal ini supaya kamu faham akan sesuatu. Dan ingatlah bahawa Allah juga yang membuatkan kamu faham yang segala ilmu adalah milik Allah SWT. Dan ingat, siapa yang Allah paling sayang ialah siapa yang paling tinggi takwa dia. Apa-apa pun, kita akan bertemu lagi di masa akan datang, InsyaAllah. Berbaik dalam menjaga diri. Assalamualaikum.